Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani penonton. Kita bersiaran lagi dalam Apa Khabar Malaysia. Hari ini bagi edisi 11 Oktober 2024. Sudah pastinya anda bertemankan saya Hana Nazir dan juga saya Nuruddin Umul dan Hana. Lama kita tak bersiaran sama. Betul, lama sangat kan? Saya rasa mungkin dah 2-3 minggu macam tu. Mungkin Nurul yang sibuk agaknya. Ya, betul. Dan apa yang pastinya hari ini pastikan anda memanfaatkan hari-hari anda dengan bermakna, penuh dengan pengisian yang bermanfaat, kerana momen-momen untuk hidup kita kenangi adalah sesuatu yang indah yang akan kita bawa seumur hidup. Itu yang pastinya. Dan memulakan hari, kadang-kadang nak mendapatkan tips. Momentum tu bukannya mudah. Betul. Kadang-kadang pagi-pagi ni sebenarnya adalah satu ketika yang sangat penting untuk kita set mood kita. Adakah kita akan rasa gembira hari ni, sedih hari ni, mungkin rasa nervous hari ni, tapi bagi saya tak kisahlah kita rasa apa pun, kita perlu benarkan diri kita untuk merasai setiap satu perasaan yang kita rasa tu. Lalui dengan baik, insya-Allah. Saya rasa kalau hari ni anda bersedih, insya-Allah nanti pasti akan ada hari yang lebih baik. Maknanya lalu sahaja. Lalu sahaja dengan tenang. Saya suka tips Ana. Dan Ana, kalau nak berkongsi tips lah pagi ni kan, saya yakin lah kalau Ana nak memulakan hari pagi Ana dengan indah, apa tips Ana lakukan? Kalau saya suka bercakap dengan diri sendiri. Maksudnya bercakap perkara yang baik-baik. Sebab saya, pada pendapat saya lah kan, pembawaan diri saya pada setiap hari itu adalah berdasarkan apa yang saya letakkan pada diri saya. Kalau baik saya cakap pada diri saya, baiklah keputusannya di penghujung hari. Itu kalau Nurul menarik. macam mana? Saya suka pasang niat. Pasang niat. Kerana niat apa-apa melakukan hari ini adalah untuk bekerja, adalah untuk keluarga, untuk anak-anak ataupun untuk diri sendiri dan untuk kebaikan untuk masyarakat dan memberikan manfaat kepada sesiapa jua. Itu paling penting. Hidup kita kalau boleh jadikanlah memberi manfaat. Kalau kita rasa kita tak mampu untuk memberikan kebaikan, baiklah kita berdiam diri sahaja daripada melontarkan kata-kata yang tak sepatutnya. Okey, dan seperti biasa kita nak kongsikan mengenai apa sahaja perkembangan berita dan mungkin kita nak kongsikan sesuatu yang menarik juga yang kita sentiasa ingatkan kepada masyarakat supaya berhati-hati, jangan tertipu kerana scam ini ada di mana-mana sahaja, khasnya melalui talian telefon dan isu scam ni Ana kebanyakannya melibatkan warga emas, mereka yang telah bersara, dan yang terbaru adalah melibatkan seorang kerani akaun mengalami kerugian sebanyak RM445,050 akibat terpedaya dengan sindiket penipuan melalui panggilan telefon yang menyamar sebagai pihak platform jual beli barang dalam talian dan polis. Saya kira jual beli dalam talian ni adalah sesuatu yang baru juga, melibatkan produk-produk tertentu di platform jual beli tertentu. Dan berikutan itu Ketua Polis Daerah Hilir Perak ACP Ahmad Adnan Basri dalam kenyataannya berkata pihaknya menerima laporan mengenai kejadian tersebut semalam daripada mangsa melibatkan seorang wanita warga tempatan berusia 45 tahun dan mendakwa mereka adalah daripada platform berkenaan dan memaklumkan kepada mangsa bahawa beliau menjalankan perniagaan barangan kecantikan tanpa lesen di platform tersebut. Dan ini adalah satu perkara yang membimbangkan di mana pada platform berkenaan juga beliau berkata ia menjalankan perniagaan barangan kecantikan tanpa lesen dan mangsa dimaklumkan telah pun terlibat dalam kes pengubahan wang haram serta terdapat waran tangkap terhadapnya lah, di mana mangsa percaya dengan kata-kata suspek dan memindahkan keseluruhan wang simpanan miliknya serta ibunya kepada dua institusi kewangan tempatan. Dan untuk pengetahuan anda, jumlah kerugian adalah sebanyak RM445,050. Itu satu jumlah yang sangat besar. Betul. Dan membimbangkan sebenarnya. Dan kita lah Nurul sebagai anak-anak dan juga orang yang mungkin lebih muda ni pantau ibu bapa anda yang menggunakan telefon. Kadang-kadang mereka klik pada pautan yang tidak sepatutnya, khususnya di Facebook. Saya perasan di Facebook ini banyak pautan yang boleh menjurus kepada scam juga, bukan sahaja dalam bentuk panggilan. Betul. Dan untuk tips jugalah kan, kalau bagi anda yang mempunyai ibu bapa yang mungkin telah pun berusia, kita tidak mahulah ibu bapa kita terpedaya dengan penipuan sebegini. Dan mungkin anak-anak boleh mendapatkan satu alternatif, gantikan telefon tu kepada telefon biasa, letakkan nombor-nombor yang berkaitan sahaja untuk ibu bapa membenarkan ibu bapa mereka dihubungi. Dan kadang-kadang telefon luar ni ataupun telefon biasa ni, nombor-nombor tak dikenal ni, pesanlah kepada mereka supaya sebaik mungkin jangan jawab panggilan telefon tersebut. Kalau rasa agak gusar, mungkin boleh hubungi anak terlebih dahulu untuk minta pendapat, pandangan. Dan ini juga kepada kita juga, Nurul, kadang-kadang kita tak perasan kita akan jadi mangsa scam kan. Terlalu banyak
modus modus operandi operandi yang digunakan sekarang ni. Kadang kita tahu tak tahu saja. Dia lagi advance setiap hari Betul. ke hari, macam sistem pembelajaran juga. Ya. Okey, tetapi apa pun kita dah kongsikan, kita perlu berhati-hati, perlu cakna dengan keadaan sekeliling, dan cakna ni sangat penting. Hari ini melibatkan cuaca, perlu cakna juga. Cuaca dah berapa hari ni hujan, kain baju basuh macam mana, ataupun mungkin ada yang nak berjalan ke mana-mana. Almaklumlah hari ni dah Jumaat kan, Sabtu Ahad, hari keluarga, dan kita saksikan ramalan cuaca yang disediakan pada hari ini, dan seterusnya langsung ke Bilik Berita. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurnisa Syila Osman dari Bilik Berita. Baik, kita teruskan dengan laporan utama berita. Kitab suci Al-Quran harus kekal menjadi panduan kepada pemimpin untuk mewujudkan rangka kerja dan tadbir urus yang komprehensif, tingkah laku peribadi yang baik dan keharmonian sosial. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Al-Quran bukan sahaja merawat rohani, malah membimbing manusia ke arah tingkah laku beretika, keadilan dan kasih sayang. Datuk Seri Fadilah berkata setiap pemimpin negara mestilah mengambil inspirasi dan pedoman daripada ajaran Al-Quran dalam setiap keputusan yang diambil. Beliau berkata konsep Malaysia Madani yang diperkenalkan kerajaan untuk membentuk sosioekonomi dan politik negara juga dibuat berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Overall, Malaysia Madani represents a comprehensive approach to governance and development that seeks to address both immediate and long-term challenges facing Malaysia, aiming to create a more equitable, prosperous and harmonious society. Beliau berucap pada majlis perasmian Simposium Al-Quran Sedunia 2024 ENG World Quran Symposium 2024 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL malam tadi. Antara yang turut hadir Imam Masjid Al-Haram Mekah Al-Mukarramah Syekh Dr. Mahir Hamad Al-Muaqli dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Simposium Al-Quran Sedunia 2024 diadakan sempena majlis tilawah dan hafazan Al-Quran peringkat antarabangsa ke-64 untuk memupuk masyarakat mencintai Al-Quran melalui penyelidikan dan pembangunan kandungan kitab itu. Jemaah Menteri telah meluluskan penerima pakaian garis panduan perancangan GPP Pusat Data yang disediakan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Garis panduan itu bertujuan menyeragamkan serta memudah cara proses permohonan dan kelulusan perancangan oleh pemegang taruh selain melengkapkan keseluruhan ekosistem industri pusat data. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Koming berkata GPP yang disediakan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Pelan Malaysia ini meliputi panduan perancangan tapak, prosedur permohonan pelan pemajuan bagi kebenaran merancang dan pelan bangunan serta terpakai kepada skala pemajuan pusat data yang melebihi 1 megavolt AMP MVA sama ada di kawasan baharu atau di bangunan sedia ada. Dengan pelancaran GPP Pusat Data, Kementerian berhasrat untuk memperkukuhkan pembangunan infrastruktur digital dan menyokong ekosistem pemajuan pusat data melalui pembinaan pusat data di lokasi yang lebih strategik mengikut zon guna tanah yang ditetapkan untuk memastikan pengagihan sumber bagi keperluan domestik tidak terjejas. Beliau berkata demikian selepas melancarkan garis panduan perancangan GPP Pusat Data di Cyberjaya semalam. Selain itu, Koming berkata penyediaan garis panduan itu juga adalah seiring dengan strategi Malaysia dalam menyediakan infrastruktur digital yang kukuh bagi menarik lebih pelabur asing.
Garis panduan itu juga akan dibentangkan di Mesyuarat Majlis Negara bagi Kerajaan Tempatan MNKT kali ke-84 pada 14 November ini bagi tujuan rundingan dan penerima pakaian oleh pihak berkuasa negeri di seluruh negara. Industri penerbangan terutamanya syarikat penerbangan, pengendali lapangan terbang serta pemain industri berkaitan digalakkan untuk menerima pakai peralihan tenaga hijau dalam operasi. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata usaha itu berupaya memberi impak kepada industri penerbangan selari dengan matlamat jangka panjang untuk mencapai pelepasan sifar bersih menjelang tahun 2050. Menurut Anthony, peralihan tenaga hijau di lapangan terbang memerlukan sokongan kukuh pemain industri penerbangan agar ia berupaya mengharungi pelbagai perubahan. As Minister of Transport, I always encourage close collaboration between airlines, ground handlers and the airport operator because the communication is very important. Because without understanding each other, no one will facilitate and collaborate in achieving these goals. That's why the National Aviation Decarbonization Blueprint is a very important policy paper because that compels everyone in the aviation sector to achieve the green transition. Bercakap demikian selepas melancarkan kumpulan pertama traktor bagasi kenderaan elektrik EV untuk digunakan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA Terminal 1 dan Terminal 2. Fasa pertama penggunaan 20 traktor bagasi EV kendalian Ground Team Rate GTR dapat meningkatkan kecekapan operasi dan memacu perubahan positif dalam industri. Penggunaan unit tersebut juga dijangka mengurangkan pelepasan karbon sebanyak 67% sepanjang tempoh 84 bulan. Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN atau ASEAN BAC telah merangka beberapa inisiatif utama yang akan diketengahkan sepanjang Malaysia memegang tampuk kepengerusian tahun depan, termasuk cadangan tawaran awam permulaan IPO ASEAN. Pengerusi ASEAN BAC Malaysia Tan Sri Nazir Razak berkata cadangan itu bertujuan untuk menggalakkan pelaburan di rantau ini yang mempunyai penduduk seramai 680 juta orang dengan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 3.8 trilion US dollar pada 2023. Sekarang ni kalau you nak senaraikan syarikat di Bursa Malaysia katakan, you keluar prospektus dan you cuma boleh dapatkan pelaburan daripada rakyat Malaysia ataupun institusi dari Singapura dan luar dan international kalau dibolehkan oleh regulator dia. Beliau berkata demikian kepada bernama di luar sidang kemuncak ASEAN ke-44 dan ke-45 dan sidang kemuncak berkaitan yang diadakan di ibu kota Laos. Nazir yang juga naib pengurusi ASEAN BAC dan bakal mengambil alih jawatan pengurusi tahun depan berkata ASEAN BAC akan bekerjasama dengan Suruhanjaya Security SC untuk memperkenalkan inisiatif IPO ASEAN itu. Selain IPO ASEAN, Nazir berkata ASEAN BAC akan turut mencadangkan negara-negara anggota mengiktiraf kategori yang dipanggil Entiti Perniagaan ASEAN ABE untuk memupuk syarikat yang bukan bersifat tempatan atau global bagi merangsang lebih banyak perniagaan serantau. Sementara itu, selaras dengan konsep Malaysia Madani yang memberi tumpuan kepada kesatuan, inklusif dan kerjasama, Nazir berkata ASEAN BAC akan turut memperkenalkan inisiatif berkaitan tanggungjawab sosial korporat. Sekian dari berita untuk waktu ini. Dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Saya Nurni Samsila Osman. Salam hormat. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.
penonton, terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Okey, sejak kebelakangan ini, isu yang akan kita bincangkan ini sering diperkatakanlah di media sosial kerana terlalu banyak orang kata penceraian yang berlaku dalam kalangan selebriti khususnya. Mungkin dalam masyarakat biasa juga ini perkara yang berlaku, tetapi disebabkan mereka ini selebriti mendapat tumpuan lah. Betul, dan ini adalah merupakan sesuatu isu yang dilihat amat membimbangkan, di mana institusi perkahwinan ini dilihat seakan hilang lagi keharmoniannya, akan kepentingannya dan juga yang seharusnya kita pelihara kan. Orang kata apa kalau berkahwin, saya ingat lagi dulu-dulu kan, kalau orang dulu kata kalau boleh kahwin sekali seumur hidup. Dan itu adalah impian setiap kahwinan, dan saya yakin juga sekiranya perceraian itu berlaku adalah disebabkan mungkin itu merupakan satu tindakan terakhir yang dilakukan selepas usaha untuk menyelamat itu menemui jalan yang buntu. Okey, dan tanpa membuang masa, dan mungkin kita boleh bersama dengan tetamu kita hari ini, Ustazah Zawiyah Hassan, merupakan seorang pendakwah, untuk berbicara mengenai sekufu dalam perkahwinan. Ini adalah sesuatu yang saya kirakan normal. Apabila tidak sekufu ini membuatkan sesuatu masalah ataupun pertelingkahan itu berlaku. Dan mungkin Ustazah, Assalamualaikum Ustazah, apa khabar? Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dan terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Apa Khabar Malaysia untuk membicarakan topik sekufu dalam perkahwinan. Yang orang lihat mungkin ianya kelihatan biasa-biasa saja, tetapi mempunyai impak yang begitu besar terhadap institusi perkahwinan itu sendiri. Dan terlebih dahulu mungkin Ustazah boleh berkongsikan mengenai konsep sekufu mungkin dalam konteks perkahwinan khasnya. Terima kasih banyak-banyak. Alhamdulillah. Bila kita bercakap tentang perkahwinan, yalah macam kata tadilah, semua orang mengimpikan sebuah keluarga yang sangat bahagia. Tetapi kadang-kadang badai datang, tak disangka-sangka. Tapi sebenarnya bukan isu kufu sajalah yang menjadi masalah. Masalah-masalah lain pun cukup banyak. Cuma kadang-kadang bila dah last punya, nak cakap masalah apa, reasonnya tak sekufu. Padahal masa nak kahwin tu tahu dah. Dah memang tahu masa nak kahwin tu tak sama pun. Contohnya dari kelulusan, dari segi pendapatan, dari segi agamanya. Kadang-kadang kahwin berjumpa-jumpa orang tak solat. Hak yang seorangnya solat kan masalah juga dah. Jadi benda-benda macam itulah kadang-kadangnya, tapi pada saya sekufu tu salah satulah, tidaklah menjadi isu yang begitu besar. Sebab di penghujungnya macam-macam benda masalah. Orang kata macam longkan tersumbat kan. Ya, Ustazah. Cuma lastnya tu datang daripada situ kan. Nampaknya gaji awak kecil, gaji saya besar, tapi hak lain-lain tu dah ada dalam rumah tangga yang macam-macam masalah lah. Tapi dalam Islam membicarakan kufur juga sebagai satu benda yang penting. Tetapi apa pun terserah kepada pasangan masing-masing. Maksudnya sebagai hukum kufur ni tidak dikatakan sebagai wajib dalam pernikahan, tetapi kalau perempuan tu reda dan wali dia reda, maka kufur itu dengan sendirinya tidak ada. Tak ada fungsi apa-apa. Ustazah, mungkin masyarakat kita pada masa ini masih keliru dengan konsep kufu itu. Mungkin ada yang melihat sekufu ini hanya dari segi pendidikan dan juga ekonomi khususnya kan. Jadi bagaimana Ustazah boleh terangkan kepada penonton yang sekufu ini lebih daripada itu sebenarnya? Ya, betul. Bila disebut sekufu, dia bukan saja kepada yang tadilah duit dari segi apa tadi? Pendidikan. Pendidikan. Tetapi masalah dari segi agama. Kata tadilah dakwah tadi, kalau kata kahwin seorang sembahyang, seorang tak, masalah dah. Kan? Lepas tu kadang-kadang di sebelah pihak mak mentua tak solat. Kan? Jadi menantu solat. Payah juga mula-mulalah mungkin, tapi ada setengah orang tu dia boleh lama-lama jadi terbiasa keadaan itu. Terbiasa pada baik tak apa. Maksudnya mengikut yang agamanya bagus. Takut terbiasa dengan perkara yang tidak baik. Lama-lama yang solat jadi tak solat. Mengikut orang-orang yang jadi itu juga di antaranya lah masalah agama, masalah sosial pun sama juga ya. Kadang-kadang
orang yang besarkan di kampung dengan di bandar, kadang-kadang dia berbeza. Orang yang tak pernah kenal sawah padi, tiba-tiba dah. Jadi kita nampak kecil, tapi benda-benda macam tu, contohnya dia kata, saya tak suka balik kampung, Ustazah. Geli dia kata. Balik mak mentua saya tak ada itu, tak ada ini, tandas di luar. Yang tak nak boleh menerima, yang boleh menerima, so tak ada masalah pun. Kita ada duit, kita dah kahwin, kita buatlah tandas kat dalam. Yang panas tu boleh ikut dalam sampai ke dalam tandas pun dah. Kalau dah kita rasa itu yang boleh kita rasa bahagia. Tapi itulah dia. Tapi kadang-kadang kita tak sedar kita telah mengguriskan hati pihak lain di atas mungkin ketidakselesaan kita yang tanpa kita sangka sebenarnya kan. Itu yang pastinya. Tapi bercakap mengenai kufu, Ustazah kata tadi di awal rancangan, kita dah tahu pun sebelum kita kahwin keadaan dia macam mana, bagaimana. Tapi bab kata orang cinta tu buta, boleh terima apa saja kerana percaya seseorang itu boleh berubah. Tetapi apa pula jadinya apabila dalam keadaan perkahwinan tu sama-sama sekufu, daripada segi pendidikan sama, daripada segi kewangan sama, dan tapi dalam menjalani arus perkahwinan tersebut ada waktu berjumpa persimpangan yang berbeza ketika itu. Tetapi bagaimanakah untuk dalam situasi ini bagi pandangan Ustazah? Okey. Saya boleh refer kepada satu contoh lah. Ada seorang tu, Ustazah, saya ni pengarah. Dan saya ada pemandu. Jadi lama-lama saya berkenan kat pemandu saya. Dia kahwin dengan pemandu dia. Okeylah. Tapi bila lama dia terasa sangat yang kekurangan pada pemandu, bila nak bercakap, suami akan bercakap perkara berkaitan dengan urusan kerja dia. Tapi isteri ni meeting dengan datuk serinya dengan, jadi tidak match lah. Jadi saya rasa saya boring nak Ustazah dengan suami yang macam ni. Jangan kata kat dia, awak dah pilih kan, awak dah tahu sebelum kahwin kan dia memang gitu kerja dia. Dia akan main bawa puan kan. Saya kata kat dia, kita dah tahu dah. Tapi kenapa kita jadi itu sebagai isu? Sebenarnya Ustazah, saya pun ada hak lain. Itu masalah. Orang ketiga. Yalah, sebab biasa dalam hubungan-hubungan kita di pejabat kan. Contohnya selalu meeting dengan Datuk Seri, Tan Seri, Datuk kan, dia lain keadaan. Kawan tu pun suka juga duk pujuk. Suami you kerja apa? Kita suami I driver je. Kan sedih bunyi tu. Kan, jadi itu juga. Dia bercerita kat saya sebenarnya bukan isu tu sangat Ustazah, tapi saya dah ada orang ketiga. Jadi kawan tu setuju untuk nak berkahwin. Jadi Ustazah sangat penting sebenarnya untuk memilih sekufu. Ya, dan mungkin isteri itu sendiri sebagai suami isteri perlu betul-betul macam isteri lah kan, kita perlu menghormati suami kita. Jadi mungkin ada dalam situasi itu ada rasa dah semakin tidak menghormati perbezaan pendapat dan sebagainya, kewangan dan sebagainya. Okey Ustazah, macam mana bagaimana caranya untuk kita cara yang terbaik untuk memastikan kufu itu sebelum mereka melangsungkan perkahwinan? Kalau kita rasa kufu itu menjadi permasalahannya, jadi seelok-eloknya masa berkenal tu tanya semua sekali dulu kan. Contohnya you ada adik-beradik berapa orang? Kita adik-beradik 2 orang saja, tentulah tidak ada isu sangat. Kalau kata kawan tu 12 orang, cuba bayangkan bila balik rumah kawan tu nak kena sedia duit lebih sebagai contoh lah dah. Dah RM10 seorang, 120. Contoh saya bawa kan. Jadi tak, adik-beradik dia ramai lah Ustazah. Kenapa tak tanya dulu masa berkenalan kan? Sebab bila kata 12 orang, contohnya kalau RM10 seorang pun 120. Kalau RM50 seorang, jadi tambah lagi dia anak sulung pun kena penting juga. Sebab dia yang menanggung adik-adiknya. Jadi sudah tentu kita tahu duit separuh daripada gaji kita, mungkin gaji dia akan pergi pada adik-beradik dia. Tambah sekali dia kahwin pula, kawan tu ayah dah tak ada. Jadi maknya bergantung sepenuh harap kepada income daripada anak dia yang sulung.
Jadi isu lah Yang kadang-kadang. perlu penting adalah kesefahaman. Ya, Ustazah, itu yang sangat penting. Faham. Okey, apabila bercinta dah adat lah mesti lelaki dan perempuan ni lihat dunia ni indah, maksudnya boleh mengharungi kehidupan. Ya. Tetapi sebagai ibu bapa pula ya, untuk sebelum membenarkan anak mereka ni berkahwin, apakah peranan mereka dapat dilakukan untuk memastikan bahawa bahtera yang bakal dibina itu adalah bahtera yang bakal bertahan lama? Apakah tipsnya? Sebagai contoh lah, dia kata ada seorang mak tu jumpa dengan saya, Ustazah. Anak saya bujang lelaki dan dia duk berkenan sangat kat perempuan tu, dah ada anak 3. Umur pun dah 30 lebih. Kan, jadi saya tak bagi, Ustazah. Saya tahan tak bagi kahwin. Sampai 3 tahun anak saya pun tak kahwin lagi, Ustazah. Jadi saya pun tak sampai hati, Ustazah. Sebab memandangkan seorang tu dah janda, nanti bila kahwin kan tak puas hati pula kahwin dengan janda, betul tak? Kenapa aku tak kahwin anak dara dulu? Ada isu juga benda tu, walaupun kita rasa memang timbul. Kenapa aku tak kahwin dengan anak dara dulu? So aku nak kahwin dengan anak dara pula. So jadi masalah lagi. Jadi saya tak bagi, Ustazah, anak saya kahwin, tapi 3 tahun kemudian pun dia masih lagi sayang kat perempuan tu. Dia ada anak 3, saya pun terima jugalah. Dan doalah kita sebagai mak bapak. Itu sangat penting. Tak suka ke, yang penting yang ampunya diri suka. Betul tak? Itu dia pengajaran ya. Dapat Ya. doa daripada ibu bapa itu adalah sangat penting untuk anak itu membina keluarga terlebih dahulu. Ya, restulah ya. Ya, betul. Restu. Okey, baik Ustazah, apa pula pandangan Islam jika pasangan itu tidak sekufu dari segi ekonomi dan sosialnya pada pandangan Islam, Ustazah? Sebenarnya segi Islam tak ada isu sangat. Sebab tu dari segi, kalau ke iman Syafi'i kita, kufur tu bukan sebagai satu syarat, bukan sebagai satu rukun nikah. Rukun nikah ada pasangan, 2 lelaki perempuan, ada wali, ada saksi, ada ijab dan qabul. Cukup dah untuk nak mengesahkan pernikahan mereka. Tidak ada masalah. Maknanya kalau mari yang tak sama taraf, contohnya yang perempuan ni, contohnya kita kata seorang yang normal, yang pasangannya tak normal dari segi mungkin cacat dari segi penglihatan ke, cacat pendengaran ke, cacat kaki ke, jadi semua sekali tu Islam tak ada masalah. Kalau dia setuju, okey. Dia bergantung pada perempuan dan juga bergantung pada wali dia. Kalau wali dia setuju, tidak ada masalah dalam Islam. Tak ada hal. Tak ada kita nak membantah yang ni tak boleh nikah, yang ni tak ada. Jadi kalau dah suka, maknanya kufur tu akan jadi digugurkan daripada setiap individu tu. Kalau dia suka, tak ada masalah. Itu dia. Dan Ustazah, kita berbalik kepada perkahwinan itu sendiri dalam institusi perkahwinan itu sendiri. Dan mungkinlah pada asalnya semuanya indah sahaja daripada segi ekonomi, daripada segi pemikiran, tetapi dalam menjalani kehidupan mungkinlah si suami struktur kerjanya sedemikian, bercampur orang yang sedemikian, manakala isterinya sedemikian, dan sedemikian membuatkan adanya jurang perbezaan daripada segi pemikiran, sudut daripada segi ekonomi, dan juga ini adalah dilihat amat tidak sihat dalam kehidupan rumah tangga. Dan isu sekufu ini dapat kita saksikan bukan hanya sebelum kahwin saja, tetapi dapat disimpulkan dalam perkahwinan itu sendiri pun boleh berlaku apabila berkahwin sebelumnya sama-sama sekufu, tetapi sudah berkahwin keadaan menjadi sebaliknya. Tetapi bagi pandangan Ustazah sendiri, adakah ianya dilihat sesuatu yang tidak patut berlaku khasnya apabila si isteri itu mempertikaikan mengenai keadaan suami ataupun ingin mendambakan sesuatu yang lebih daripada suami, kerana sebelum tu dia dah dapat keadaan yang lebih ataupun yang baik, tetapi keadaan grafnya makin merundum selepas perkahwinan. Bagaimana? Ya, manusia kan sudah tentulah takkan sempurna. So kadang-kadang ada masa kita ni berubah kan. Ada masa kita boleh naik kita punya tu, dan ada masa kita turun. Macam iman kita kan, Nabi kata yazid wa yanqus. Iman kita ada masa naik, ada hari-hari naik sangat gitu. Quran baca, zikir lagi, dengan selawat lagi, bukan main kita, betul kan? Tetapi ada masa harinya. Jadi sebagai pasangan sendiri, tidaklah, janganlah menjadi itu sebagai suami saya pemalas. Pada satu hari aja dia malas. Yang contoh, betul kan? Contoh kalau 6 tahun tu kena buat sesuatu lah Ustazah. Ya, betul. Maksud saya
perkahwinan kita ni bila dalam keadaan menaik di antara 1 hingga 10 tahun dia tu menaik. Tapi ada orang sampai 14 tahun. Lepas tu baru dia akan turun balik. Kadang-kadang awal dah turun dah. Kan? Jadi bagi saya yang paling penting sekali ialah ilmu. Sebagai suami isteri, janganlah rasa begitu malas untuk nak mencari ilmu. Ilmu, walaupun kata ilmu agama ni semata-mata, tapi ilmu rumah tangga. Di sana sini program-program seminar semua ada kan. Dan juga bila berhadapan dengan masalah, saya rasa kita tak perlu kongsi dengan semua orang. Pada saya ini masalah personal kan. Tak boleh kongsi. Sebab bila kita kongsi, dia akan semakin besar. Nak tutup tak boleh dah. Kan? Jadi, apa kata? Bincang dua dulu kalau tak boleh. Pada tu, kita jumpa dengan kaunseling keluarga di Jabatan Agama. Kalau rasa tak boleh juga barangkali, libatkan kedua orang tua. Bagi saya tak suka awal terus melibatkan orang tua. Sebab orang tua ni dia lah, kita faham macam kita percaya pun orang tua juga. Jadi kita ke mana-mana mesti kita bias dengan anak kita kan. Walaupun tak betul anak kita mesti sokong anak kita kan. Jadi sebab tu saya tidak suka kalau boleh jangan cerita lagi kat mak awak kita yang biasa-biasa ada bergaduh ke tak ada. Yang paling penting cari titik kesaksian persamaan. Itu penting. Komunikasi dua hal itu sangat penting. Orang sekarang tak ada komunikasi tau. Pakai main handphone aja. Itulah sebenarnya. Komunikasi itu penting sebelum, semasa dan ketika perkahwinan itulah. Sentiasa berkomunikasi. Okey. Kita pakai WhatsApp apa semua kan. Suami duduk sebelah pun. Suami kata, "Yang buat air." Dia duduk sebelah aja. WhatsApp. WhatsApp. Padahalnya apa kata? "Yang buat air kat abang kan sedap dengar dah." Kita pergi buat air. Letak kat dia. Dah siap pula kita jaga. Okey, baik Ustazah, mungkin berkenaan dengan sekufu dalam perkahwinan ini, apa nasihat Ustazah kepada penonton di luar sana ialah yang mungkin bakal melangsungkan perkahwinan dan juga mereka yang sedang pun melalui bahtera perkahwinan yang ada naik turunnya. Nasihat Ustazah. Pada saya ialah bukan tak perlu ambil hal. Sama sekali dah kahwin. Lupakanlah kisah tak sekufu ke tak sama ke, sebab kita dah berkahwin. Dia kata tadi kita carilah titik-titik persamaan di antara satu sama lain. Pasti ada, betul tak? Cari yang tu je. Sebab dalam Islam pun Allah telah menyebut pada kita, maknanya Allah campakkan dalam hati kita perasaan kasih dan sayang. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Maknanya Allah telah jadikan lelaki dan perempuan ini adalah berpasang-pasangan. Dan untuk itu Allah campakkan apa dia perasaan. Litaskunu sakinah, tenteram. Warahmah, mawaddah, warahmah. Mawaddah kasih sayang. Warahmah kesian belas. Jadi yang tu kita bina dengan sebaik-baiknya. Jangan kata bina sebelum kahwin, bukan main lagi beria sakan. Tapi bila dah kahwin, hilang lupa yang kita kahwin dengan kerani, yang kita juga doktor, yang kadang-kadang kita ni peguam tapi orang kitanya kerani saja. Jadi jangan lupa benda-benda macam tu. Ya, itulah dia, manusia ni ada kekurangan. Kita yang perlu saling melengkapi. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustazah Zawiyah Hassan atas topik hari ini, sekufu dalam perkahwinan. Nampaknya sekufu ini kita perlu mencari titik persamaan. Yang penting kena ada tanggungjawab, kena ada komunikasi yang baik dan hidup berlandaskan agama. InsyaAllah segalanya berada di tahap yang sepatutnya lah. Itu yang pastinya. Dan apapun, sebelum tu kita nak saksikan juga mengenai Eko Pelancongan di Kem Salo Gajah Labis Johor. Mana tahu hujung-hujung minggu ni, esok Sabtu Ahad kan kita nak berjalan. Dan apapun kita saksikan VT yang telah pun disediakan. Eko Pelancongan adalah salah satu inisiatif yang popular bagi pencinta alam dan bagi mereka yang inginkan ketenangan untuk merehatkan minda dari hiruk pikuk tugas harian. Ia bukan sahaja menawarkan keindahan alam semula jadi, secara tidak langsung memupuk kesedaran tentang pemeliharaan alam sekitar kepada pengunjung. Salah satu destinasi Eko Pelancongan yang boleh anda kunjungi adalah Kem Perkemahan Salur Gajah, Hutan Simpan Labis di Johor. Lokasi ini sesuai untuk menjalankan aktiviti Eko Pelancongan, namun ia menuntut pengunjung untuk menaiki kenderaan pacuan 4 roda untuk sampai ke tapak perkemahan Salur Gajah. Semua halangan itu memberikan keseronokan
keyakinan dan kepuasan kepada setiap peserta yang sedia maklum dengan cabaran yang bakal dihadapi apabila mengikuti aktiviti pengembaraan asak. Antaranya, terpaksa memandu dalam keadaan menegak ketika mendaki bukit, menuruni lembah dan cerun. Tapak kem Salur Gajah, Hutan Sipan Levis lengkap dengan kemudahan seperti tandas, pondok surau, tapak perkemahan. Diindahkan lagi dengan kewujudan sungai yang cetek di sebelahnya. Lokasi ini sesuai untuk pelbagai aktiviti yang menarik seperti aktiviti perkemahan, pemukiman, beriadah dan pelbagai aktiviti berkumpulan yang lain. Di tapak perkemahan yang ada di sini adalah agak besar, di mana pengunjung boleh berkemah serta melaksanakan aktiviti-aktiviti lain seperti trekking, mendaki bukit serta menerokai sendiri keunikan dan kecantikan air terjun yang terdapat di Labis ni. Saya difahamkan terdapat 2 kolam air terjun di air terjun Salur Gajah di mana memang amat-amat unik dan keunikan di tempat ini mungkin kerana akses daripada orang awam agak sukar, maka itu menjadikan tempat ini lebih-lebih tersembunyi daripada mata orang awam. Merodah hutan di kem Salur Gajah menawarkan pengalaman yang luar biasa bagi mereka yang ingin menikmati ketenangan dan keindahan alam. Salur Gajah, lokasi yang sangat cantik dan menarik untuk dikunjungi oleh sang pecinta alam. Selepas 15 minit saya daki ke sini bersama tim-tim yang lain, saya dapat menghayati indahnya alam sekitar di sini. Selain kita dapat menguji ketahanan diri, kita juga dapat mengosongkan minda kita sebentar daripada kesibukan bandar. Jadi, marilah kita menikmati keindahan alam. Nama Salur Gajah yang dinamakan oleh penduduk tempatan di sini kerana pada asalnya terdapat batu berbentuk seperti gajah di kawasan air terjun ini. Namun, akibat kejadian kepala air yang pernah berlaku di sini, batu tersebut telah hanyut dan tiada lagi penampakan batu seperti gajah yang dikabarkan. Sebenarnya tempat yang kita badiskan ni tempat beristirahat untuk orang yang kemara main 4x4 pacuan 4 roda. Daripada luar sampai ke kem tu, dia akan menikmati panorama hutan yang sebenarnya. Di sinilah macam pihak perhutanan kita akan mengawasilah daripada masuk pelancong-pelancong tu. Tapi yang paling utama sekali permit. Permit. Kalau tak ada permit, kita akan menimbulkan salah bagi saya. Nanti jadi apa-apa berlaku di dalam hutan ni susah. Tidak ramai yang tahu, sesetengah lokasi termasuk Hutan Sipan Labis boleh menjalankan aktiviti ekopelancongan seperti ini. Bagi mereka yang berminat untuk menjalankan aktiviti ekopelancongan di sini, bolehlah dapatkan permit kebenaran terlebih dahulu daripada Pejabat Perhutanan Johor kerana ianya di bawah seliaan mereka. Kem Salur Gajah menekankan kepentingan pemeliharaan alam semula jadi kepada semua pengunjung. Mereka diingatkan supaya tidak membuang sampah merata-rata, tidak memetik tumbuhan dan tidak membuat kebakaran. Pihak berkuasa juga perlu memainkan peranan dalam memastikan bahawa pembangunan infrastruktur pelancongan tidak menjejaskan ekosistem yang ada. Dengan menjaga kebersihan dan mematuhi peraturan, pengunjung dapat membantu memelihara keindahan hutan ini untuk generasi yang akan datang. Baiklah, kita bertemu lagi pastinya dalam Apa Khabar Malaysia. Dan kalau tadi kita dah bercakap mengenai daripada sudut perkahwinan, sudut kehidupan. Kali ini kita beralih pula kepada sesuatu yang menarik mengenai tentang pembangunan di sesebuah kampung. Dan kali ini mengenai kampung angkat bernama at Batu Laut. Sesuatu yang menarik sebenarnya untuk dikongsikan. Apa tu kampung angkat? Sebenarnya kita biasa dengar anak angkat, mak angkat, ayah angkat, keluarga angkat. Tetapi kali ini kampung angkat. Tetapi untuk memperkatakan mengenainya, pasti kita membawa tetamu di studio hari ini adalah Puan Nurul Afidah Kamaluddin, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Bernama. Assalamualaikum Puan Nurul, apa khabar? Assalamualaikum, khabar baik. Selamat pagi. Okey Puan, kita bercakap mengenai program Kampung Angkat, iaitu program Satu Negeri Madani, satu pemimpin, satu kampung. Dan Kampung Angkat bernama iaitu di Batu Laut. Mungkin Puan boleh terangkan mengenai Kampung Angkat bernama ini pastinya. Baik.
Okey, Santuni Madani adalah satu program yang disarankan oleh kerajaan supaya kita membantu untuk mengangkat potensi sesebuah kampung. Jadi di bawah Kementerian Komunikasi, dia ada peringkat-peringkat kampung angkat ya, di peringkat menteri, KSU dan juga pemimpin jabatan atau agensi. Jadi di bawah Kementerian Komunikasi sekiranya dikira ada 12 kampung angkat. Jadi di peringkat agensi bernama juga mempunyai satu yang mana sebelum ini kita telah meninjau beberapa kampung dan akhirnya kita sebulat suara memilih Kampung Batu Laut di Tanjung Sepat di dalam kawasan Sepang. Dan kerajaan mahu pelaksanaan kampung angkat atau program Santuni Madani, program satu pemimpin satu kampung, bertujuan untuk kita membantu kerajaan mengangkat potensi sesebuah kampung itu. Dan kita turut membantu komuniti yang ada di kampung itu. Dan saya melihat di peringkat bernama, kita mungkin tidak pakar dalam perkara-perkara tertentu seperti kesihatan dan sebagainya, sebab di situ kita ada jabatan-jabatan yang atau kita katakan authority untuk mengendalinya. Tetapi di peringkat bernama saya melihat inilah masanya untuk kita turun padang, memperkenalkan bernama dan memberitahu ramai apa peranan dan fungsi kita. Khususnya di bawah Kementerian Komunikasi, peranan kita adalah membawa suara kerajaan, suara rakyat. Dan kita nak orang mengenali kita, bagaimana kita melaksanakan pekerjaan kita. Dan kita mahu mengambil peluang juga untuk mendedahkan kepada umum bidang kewartawanan itu sendiri. Kerana dalam kita memberi pendedahan, kita mahu membawa kesedaran, awareness bagaimana mereka melihat sesuatu berita itu secara positif, ya, dan apa yang negatif. So kita berharap dalam tempoh kita menjadikan Kampung Batu Laut ini sebagai kampung angkat, kita boleh turut membantu untuk membangun, dan pada masa yang sama kita membawa kesedaran-kesedaran dan suara dari kerajaan supaya penduduk kampung sedar apa yang kerajaan sedang buat. Ya, dan dalam masa yang sama juga boleh mempromosikan bernama pada komuniti di situ. Baik, Puan Nurul, seperti Puan Nurul katakan tadi, telah pun dilakukan tinjauan di kampung-kampung. Tetapi mengapa agaknya Kampung Batu Laut ini dipilih untuk dijadikan sebagai kampung angkat bernama? Okey. Alhamdulillah di bernama penglibatan semua bahagian dan jabatan orang kata petugasnya dilibatkan. Dan kita telah sehingga kini kita telah 3 kali mengunjungi Kampung Batu Laut. Yang pertama diketuai oleh Ketua Khidmat Pengurusan dan Kewangan Puan Sharifah Zaini, ya, bertemu dengan ketua kampung. Peringkat kedua kita pergi lagi sebab peringkat pertama tu kita membawa hasrat, niat baik kita. Kedua kita buat lautan tapak. Dan kali ketiga saya bersama semua, ya, projek ini sebenarnya diketuai oleh Timbalan Ketua Pengarang Puan Nasriah. Tetapi pada kunjungan ketiga itu kita membawa ke semua mereka yang terlibat, dan kita bertemu dengan ketua kampung, dengan wakil-wakil penduduk untuk memberitahu mereka yang okey, kita bersedia untuk melakukan pelancaran. Jadi alhamdulillah kita menerima kerjasama dan kita melihat tapak yang sesuai, dan alhamdulillah kita telah merancang dan esok adalah majlis besarnya, ya, di mana YB Datuk Aiman Atirah, Timbalan Menteri Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan yang juga ahli parlimen kawasan Sepang akan melancarkan program kita. Dan kita ada wakil daripada Kementerian Komunikasi, iaitu Timbalan Ketua Setiausaha Encik Nik Kamur Zaman yang akan mewakili kementerian. Jadi itulah majlisnya esok pagi. Pelbagai acara telah diaturkan dan kita mengharapkan kunjungan daripada penduduk Kampung Batu Laut dan juga penduduk kampung sekitar untuk hadir
untuk memeriahkan majlis kita. Itu dia, saya yakin ya penduduk Kampung Batu Laut tak sabar-sabar nak menunggu esok, nak tahu juga mengenai pengisian yang bakal mereka nikmati pada esok. Mungkin Puan boleh kongsikan. Pelbagai acara telah diaturkan, di mana kita membawa tim daripada Bernama TV, Bernama Radio, daripada perpustakaan digital kita, dan juga hal ehwal korporat kita, di mana di situ kita akan menonjolkan apa yang kita laksanakan setiap hari, ya, dan kita mungkin akan memberi pendedahan, membuat liputan secara langsung, membaca berita, dan ada aktiviti yang berunsur general knowledge, ya. Selain pada itu, kita turut menjemput beberapa agensi lain untuk turut bersama membawa maklumat-maklumat seperti KWSP, Adabi dan sebagainya. Jadi kita ada 9 reruai yang menanti kunjungan para penduduk ke majlis kita esok. Itu antara yang perlu dinantikan oleh penonton Bernama TV khususnya. Akan ada secara langsung, kami akan kongsikan kepada anda lah pada 11 pagi nanti. Apakah yang akan berlangsung, apakah aktivitinya nanti di Kampung Angkat Batu Laut ini. Tetapi Puan Nurul, sudah pastinya Bernama juga tak sabar-sabar kan untuk membangunkan kampung ini. Apa agaknya antara inisiatif ataupun program yang telah pun dirangka untuk membangunkan lagi Kampung Angkat Bernama ini? Okey, alhamdulillah untuk perancangan sehingga Mac tahun depan sebenarnya sudah pun disenaraikan. Tetapi secara khusus kita akan bermula dengan program membaca, ya, membantu anak-anak atau murid di kampung berkenaan membaca lancar dalam berbahasa Inggeris. Kita lebih tumpukan kepada itu sebab kita tahu kita tidak akan orang kata campur mengikut silibus Kementerian Pendidikan. Tidak. Kita try to make orang kata belajar dengan seronok, menarik. So kita akan melibatkan petugas-petugas kita dengan pihak daripada TV sendiri. Mungkin kita akan bawa mereka yang mahir fasih berbahasa Inggeris pergi ke membantu melaksanakan program-program kita. Selain daripada itu, kita turut akan membawa tentang TVET, ya, bagaimana pendidikan ini tidak berakhir sehingga di sekolah menengah saja. Sekiranya tidak berjaya ke Menara Gading, kita boleh pergi ke bahagian ataupun peringkat-peringkat lain. Jadi TVET adalah satu daripada perkara ataupun bidang yang akan kita bawa kepada anak-anak di peringkat sekolah menengah, dan semestinya saya juga mahu membawa mereka mengenali bidang atau kerjaya kewartawanan. Sebab bila kita memperkenalkan kewartawanan kepada mereka, kita akan menekankan etika dan sebagainya. So mereka, kalau mereka berminat, so mereka boleh bersedia dari sekarang untuk menjadi seorang wartawan yang bertugas dengan mendukung etika kewartawanan. Wow, pastinya ramai calon-calon orang kata bakal yang memenuhi dunia penyiaran ini daripada Kampung Angkat Bernama daripada Batu Laut. Tak sabar-sabar ni, saya yakin akan adanya bakat-bakat baru ditunjukkan pada esok. Dan mungkin Puan boleh kongsikan juga harapan Puan untuk pelaksanaan Santuni Madani, program Satu Pemimpin Santun Kampung Angkat ini diwujudkan khasnya. Okey. Harapan saya memang besar, tapi biarlah kita bermula secara bertatih, ya. Kita mengenali penduduk kampung dahulu, dan saya berharap dengan adanya kerjasama daripada mereka, kita boleh melaksanakan program-program kita dengan jayanya. Dan insya-Allah marilah turunlah ke majlis kami esok, bermula pada 8 pagi, dan kenali Bernama, dan kita bergerak seterusnya dari situ. Itu dia. Dan mungkin juga Puan Nurul boleh kongsikan mengenai keistimewaan Kampung Batu Laut ini diangkat untuk menjadi Kampung Angkat Bernama. Okey. Kampung Batu Laut ada perkataan laut di situ, dan betul ia berada di tepi laut, ya, dengan persekitaran yang menarik, pelbagai tempat makan yang bagi saya menghidangkan hidangan yang menyelerakan. Ada beberapa resort di situ. Jadi saya rasa ia menjadi tumpuan
ramai pada hujung minggu. So mungkin dengan adanya kehadiran Bernama di situ, kita boleh memberi lebih banyak publicity, mewawarkan tentang kawasan-kawasan yang ada di Batu Laut atau di Tanjung Sepat secara khususnya. Jadi insya-Allah kita akan membantu sedaya upaya dari sudut orang kata promosi dan publicity untuk Batu Laut. Dan akan berlangsung esok. Sudah pasti persiapan sedang giat dijalankan. Bagaimana persiapan setakat ini Puan Nurul dan juga mungkin cabaran yang dihadapi? Ini kali pertama ya Puan Nurul? Ya, pertama. Bagaimana cabarannya Puan Nurul? Alhamdulillah kemah semua sudah naik. Orang kata nak persiapan kenduri kahwin tu, begitulah juga kami bersedia, dan petang ini kita akan beramai-ramai ke Batu Laut untuk persediaan akhir. Dan saya percaya dengan tim pasukan Bernama, kita ada lebih kurang 80 orang yang akan terlibat. Ramai. Jadi kita pernah menganjurkan Hawana, insya-Allah apalah untuk majlis ini kita mendapat kerjasama padu daripada semua petugas Bernama dari semua jabatan dan bahagian. Jadi insya-Allah saya yakin majlis esok akan berjalan lancar, dan saya mengalu-alukan menjemput semua yang hadir di sekitar Kampung Batu Laut, datanglah memeriahkan majlis kami. Itu dia yang kita kongsikan tadi. Puan Nurul ada kongsikan mengenai fokusnya adalah berteraskan keciciran pendidikan dan pembelajaran. Itu ilmu yang ingin dibawa. Dan mungkin selain itu, apakah lagi konsep yang ingin dibawa dalam pengisian program esok? Esok kita akan ada secara khusus TVET, dan kita juga perpustakaan digital kita akan memperkenalkan sudut bacaan. Jadi saya rasa ini dua yang awal kita cuba attract, kita cuba tarik minat anak-anak kepada bidang bahan-bahan bacaan dahulu. Dan saya rasa untuk program dari 8 pagi hingga 2 petang itu kita tidak mahu terlalu padat dengan pengisian. Kita cuba bit by bit. Jadi saya rasa tumpuannya kepada bahan bacaan dahulu. Kita perkenalkan, dan selain daripada itu kita perkenalkan bidang-bidang kita. InsyaAllah selepas ini akan ada program-program. Dan antara yang kita rancang juga nanti pada bulan Ramadan, program CSR kita di sana, kita akan buat satu program berbuka puasa di Kampung Batu Laut. Okey, pastinya meriah ya, bukan biasa-biasa ni kampung angkat bernama di Kampung Batu Laut. Kita harapkan esok akan berjalan dengan lancar, tetapi terakhirlah Puan Nurul untuk mengajak sekali lagi penduduk Kampung Batu Laut untuk sama-sama memeriahkan majlis pelancaran pada esok hari. Saya bagi pihak Bernama menjemput semua penduduk Kampung Batu Laut dan kampung-kampung yang berada di sekitarnya di Tanjung Sepat, datanglah ke majlis kami, majlis pelancaran Santuni Madani program Satu Pemimpin Satu Kampung yang akan disempurnakan oleh YB Datuk Aiman Atirah, ahli parlimen di kampung berkenaan, yang juga Timbalan Menteri Kementerian Perumahan Kerajaan dan Tempatan. Jadi datanglah meriahkan majlis kami, insya-Allah. Bukan sekadar ada pemakluman lain-lain, kita juga ada cabutan bertuah, kita ada, saya rasa yang akan menarik inilah yang membuat liputan secara langsung ni, yang cubaan, orang kata ujiannya. So jadi orang kata kenalilah bidang kerjaya kami. Kita akan ada baca berita dan sebagainya. Definitely akan menariklah untuk semua yang hadir nanti. Sebenarnya Nurul, esok saya akan ke sana. Saya akan melapor dari sana. Jadi insya-Allah kami akan bawakan seperti yang saya katakan tadi, laporan-laporan terkini pada 11 pagi. InsyaAllah kalau Bernama TV pada pukul 9 dan 11 pagi akan ada lintas langsungnya lah. InsyaAllah daripada saya lah, dan juga rakan-rakan penyampai juga dari Bernama TV. Dan juga Bernama Radio. Dan juga Bernama Radio. Jangan dilupa. Jangan lupa kalau nak lihat wajah-wajah yang ada di sini pada hari ini, iaitu Puan Nurul dan juga Hana. Pastikan anda warga Batu, Kampung Batu, jangan lupa untuk ramai-ramai turun Kampung Batu Laut untuk ramai-ramai memeriahkan lagi majlis yang bakal berlangsung esok seharian. Jangan lepaskan peluang ini. Dan apa pun, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nurul Afidah Kamaluddin, merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Bernama pada hari ini, kerana sudi meluangkan masa bersama kami, pastinya di Apa Khabar Malaysia untuk
untuk topik yang begitu menarik sekali, iaitu Kampung Angkat Bernama di Batu Laut. Ya, dan kepada anda penonton, terima kasih menemani kami hampir 1 jam kita bersiaran. Dan kita pun nak ucapkan juga kepada anda selamat berhujung minggu. Kalau esok saya akan berhujung minggu di Kampung Batu Laut. Semoga semuanya dipermudahkan dan kita jumpa lagi minggu depan. Saya Hana Nazir. Saya Nuria Umul. Assalamualaikum. Bye-bye. Segar di pagi hari, terus bangkit yakin berdiri.